Dalam surah Al-A'raf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala tanya iblis, tanya syaitan ni, awak yang jahat sangat. Allah jadikan iblis, Allah jadikan syaitan yang pada zaman awal kejadian mereka ni dulu, mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ni dipanggil Azazil. Mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kerana takabur, kerana sombong, terpelanting iblis syaitan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada saat itu dia jadi jahat, sehingga kan dalam ayat 12 surah Al-A'raf Tuhan sebut, Tuhan kata qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Tuhan kata, wahai iblis, wahai syaitan, apa yang menghalang kamu daripada sujud, daripada respek Adam alaihi salam? Tuhan sebut balik. Kan kita baca dalam Quran, Tuhan kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah jadikan Adam, Allah kata kepada dua Adam ni, Allah kata usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Maksudnya apa? Bagi respek kepada Adam. Ini perintah Allah. Whoever you are, hang siapa pun, hang hebat mana pun, Allah suruh hang hormat, hang kena hormat. Bila Allah jadikan Adam, Allah suruh malaikat, Allah suruh iblis, syaitan ni semua suruh sujud. Sujud dalam maksud kata respect, bukan sujud letak di atas tanah. Sujud dalam arti kata respect kepada Adam yang Allah jadikan dan Allah suruh tunjukkan respect ini. Makhluk lain, segala malaikat, segala semua sujud mengikut perintah Allah. Tiba-tiba iblis, tiba-tiba syaitan tidak sujud, bahkan dalam keadaan bercekak pinggang. Itu sebab dalam Riyadhus Salihin dia ada buat main satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita daripada cekak pinggang. Pasal apa? Pada hari Allah suruh sujud hormat kepada Adam, iblis tidak sujud, tidak hormat, dia duduk cekak pinggang. Maka perbuatan cekak pinggang itu menggambarkan ego dan sombong. Benda tu tak boleh buat. Allah tanya balik kepada iblis, kepada syaitan ini, apa yang menyebabkan kamu tak mau respect kepada Adam, sedangkan itu aku suruh, aku perintah? Qal, jawab iblis ini, ana khairun minhu, aku tak boleh respect dia sebab aku lebih baik daripada dia. Sombong. Aku tak boleh bagi respect dekat Adam. Pasal apa? Pasal aku rasa aku lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan Adam daripada tanah. Macam mana aku nak pergi sembah dia, sedangkan asal kejadian dia lebih hina daripada aku? Sombong. Tuan-tuan, minta Allah Subhanahu wa taala buang sifat sombong daripada diri kita. Tak mau sombong, tuan-tuan. Tak mau sombong. Kerana apa? Kerana sombong itu menyebabkan iblis dihalau keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13 surah Al-A'raf, Allah kata qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Lanjutan daripada ayat tadi, Allah kata apa? Fahbit minha, wahai iblis, wahai syaitan, angpi berambuih keluar daripada syurga ini. Allah sudah marah, Allah sudah murka kepada iblis yang pada mulanya Allah sayang dia.
kerana engkar dia, kerana sombong dia, kerana bantah dia kepada Allah, Allah sudah murka pada dia. Allah kata fahbit minha, pi beramboi hang keluar daripada syurga ini. Itu Allah cukup marah. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, Tuhan kata tak layak untuk hang sombong di dalam syurga aku ni. Ini syurga aku punya. Tuhan kata, hang siapa hang nak tunjuk sombong di dalam syurga aku? Hang tak layak untuk tunjuk sombong di tempat aku ni. Fakhruj innaka minas saghirin. Tuhan ulang lagi sekali. Tuhan kata fakhruj, pi keluar daripada syurga ini. Bermula daripada hari ini hang jadi orang yang hina dina. Tuan-tuan, Allah cukup tak mau makhluk dia sombong. Allah tak mau. Marahnya Allah kepada orang sombong ni, kepada iblis yang sombong ini, kepada syaitan yang sombong ini, sehingga kan Allah perambat dia, Allah halau dia, Allah usir dia, Allah suruh dia keluar. Lala tu juga pergi keluar. Dan bermula daripada hari ini hang jadi orang yang hina pada sisi aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 14 surah Al-A'raf, Tuhan kata qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh, yang kata iblis ni, dah lepas dia buat sombong dengan Allah, dah lepas Allah murka dia, dah lepas Allah halau dia keluar, Allah ulang lagi sekali hampir keluar lah ni daripada syurga ini. Dia kata dekat Tuhan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata, ya Allah, satu aku nak minta, aku nak aku dan keturunan aku, iblis, syaitan, semua-semua ni tak mati sehinggalah hari kiamat. Dia minta dekat Tuhan, dia minta, ya Allah, jadikan kami ni makhluk yang panjang umur. Ya Allah, jadikanlah kami ni makhluk yang tak mati sehinggalah mai hari kiamat. Dia minta apa siapa? Pasti dendam. Pasti dendam dia. Kepada siapa? Bukan kepada Allah. Dia dendam kepada Adam dan anak cucu Adam, yang kerana punca Adam dia terkeluar daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdendam. Maka dendam itu satu perangai yang Allah tak suka. Ayat 15 surah Al-A'raf, Allah kata qala innaka minal munzarin. Tuhan respon kepada permintaan iblis. Tuhan kata, wahai iblis, okey, permohonan hang lulus. Hang jadi orang yang panjang umur. Hang jadi orang yang diberi tangguh sehingga kiamat. Iblis yang cekak pinggang di depan Allah, tak mau taat perintah Allah, sujud kepada Adam tu, hari ni ada lagi. Tak mati lagi dia ni. Belum kira anak cucu dia yang doa ada ramai ni, dia tu pun tak mati lagi. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Depan Allah dia luahkan benci, meluat marah dia kepada anak cucu Adam ni. Yang kata iblis ni, depan-depan Allah dia kata fabima aghwaytani. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, oleh kerana engkau sudah sesatkan aku pada hari ini. Dia kata kat Tuhan, ya Allah, oleh kerana hari ini aku tak lupa ni tarikh ni. Tarikh aku dicop atas dahi sebagai makhluk yang sesat. Bermula daripada hari ini aku dianggap sebagai orang yang sesat, makhluk yang sesat. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Dia kata, ya Allah, aku sungguh-sungguh aku berjanji di depan engkau, aku akan make sure anak cucu Adam ini aku akan sesatkan mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, ayat ni kalau kita baca dan kita faham makna dia, tuan-tuan boleh bayangkan betapa dendamnya iblis, syaitan ini meluap-luap. Dendam dia, sakit hatinya dia, bencinya dia kepada manusia ni meluap-luap. Kalau kita tidak faham ayat ni, kita dengar bisikan dia, kita ikut kehendak dia, kita patuh apa suruhan dia.
Tapi kalau kita faham ayat ni, kita kena iblis, kita kena syaitan. Hak mana yang Tuhan suruh buat, dia akan larang kita buat. Hak mana yang Tuhan tak suruh buat, Tuhan larang kita buat, hak tu dia akan decorate bagi nampak cantik, suruh kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 17 surah Al-A'raf, Allah berfirman, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Depan Allah dia jawab tunai-tunai depan Allah. Dia kata, ya Allah, aku nak bagi tahu, aku akan mendatangi anak cucu Adam ini daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Aku akan mai dekat depan ni. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga kan engkau, ya Allah, engkau akan lihat anak cucu Adam ni sikit saja yang akan jadi hamba yang bersyukur. Dia janji depan Allah, dia kata anak cucu Adam ni aku tak akan lepas depan ni. Aku akan mai dekat daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan. Aku akan hasut mereka, aku akan rosakkan mereka, aku akan jadikan mereka ni semua tidak taat kepada perintah engkau, ya Allah. Tengoklah, dia kata, sikit saja yang akan taat kepada Allah. Dia kata di depan Allah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 18 surah Al-A'raf, Allah berfirman, qala ukhruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah kata kepada iblis syaitan ini, Tuhan kata ukhruj minha, keluarlah daripada syurga. Tuhan kata, now you get out, keluar daripada syurga Allah ni. Madhuman madhura, keluar dalam keadaan hina dina dan terusir, dihambat jauh daripada rahmat aku. Tuhan marah sungguh dengan iblis ni. Tuhan kata, sudahlah duk merepek apa tak habis-habis ni. Aku suruh hang hormat Adam, hang tak mau hormat Adam, merepek tak habis-habis. Duk habang kata aku akan make sure depa ni semua sesat, depa ni akan jadi manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Duk merepek banyak. Tuhan kata sudah, ukhruj minha. Tuhan kata sudah, keluarlah ni daripada syurga ni. Madhuman madhura, keluar dalam keadaan hina dina dan terusir daripada rahmat Allah. Laman tabi'aka minhum, Tuhan kata kalau sekiranya ada anak cucu Adam yang ikut hang, la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Tuhan kata semua orang yang ikut hang, semua aku akan bubuh dalam neraka sama dengan hang. Tuan-tuan, iblis syaitan ini musuh besar, musuh besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tak kenai iblis dan syaitan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana itu sepanjang hidup kita dia duk tunggu nak rosakkan kita. Dia tak dapat kita semasa hidup ni. Apa dia buat? Sampai last minute kita nak mati, masa tu dia try lagi. Dan itulah saat yang paling menakutkan kita. Dalam ayat 34 surah Luqman, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Tuhan kata ilmu tentang kiamat Tuhan saja tahu. Bila betul-betul nak jadi kiamat? Nobody knows. Tak ada siapa tahu. Allah saja yang tahu. Satu orang mai habaq kat kita berdasarkan kepada kajian, berdasarkan kepada pemerhatian, berdasarkan kepada observation. Saintis dan sebagainya, mereka menjangkakan kiamat akan berlaku pada tahun 2025. Hang sembang tak kena duit, cakaplah apa pun. Kiamat Tuhan saja tahu.
Siapa kata? Allah kata. Nobody knows. Tak ada siapa tahu bila nak kiamat. Pasal apa? Pasal Tuhan kata, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah saja yang tahu tentang bila nak kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Allah yang turunkan hujan. Benda simple simple. Hujan turun. Hujan ni siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Kalau Allah kata tidak ada hujan, tidak ada hujan. Yes, manusia boleh ikhtiar, boleh buat pembenihan awan, boleh buat nak buat apa, itu ikhtiar. Masya Allah, tak salah buat. Tapi nak turun tak turun, itu Allah pegang. Bukan semua orang buat pembenihan awan hujan boleh turun. Tak ada. Bila Allah kata dia nak bagi hujan, hujan. Tuhan bagi tahu, kata itu kuasa dia mutlak, dia pegang. Wa ya'lamu ma fil arham. Segala benda yang ada dan yang terjadi di dalam rahim ibu, Tuhan saja yang tahu. Kita boleh pergi buat scan, kita boleh buat apa saja boleh buat, tapi rahsia di dalam rahim ibu Allah yang tahu secara spesifik. Kandungan itu laki-laki ke, perempuan ke, kandungan tu duduk dalam kandungan, dia keluar mai berapa hari dia nak hidup, semua Tuhan tahu. Manusia tak tahu. Manusia boleh ikhtiar, tetapi tidak semestinya result yang manusia dapat itu betul. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Bahkan Tuhan kata, nama kata manusia ni dia tak tahu apa yang dia boleh, apa yang dia nak buat esok. Tak tahu. Tuan-tuan kata esok pagi nak sembahyang subuh masjid. Itu tuan-tuan kata. Tuan-tuan betul ke boleh mai, tak boleh mai ke masjid ni? Allah tahu. Berapa ramai orang bangkit pukul 5 pagi, masuk pencong, ambil ayat semayang apa semua elok, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat, baca Quran sikit dulu sementara nak tunggu dekat nak subuh nak pergi masjid. Tiba-tiba sengak. Tiba-tiba sengak. Kaki kanan dengan tangan kanan jam. Tiba-tiba jadi. Duk sihat elok-elok. Tak ada masalah apa. Setahun 2 kali buat thorough check up hospital. Setahun 2 kali. Bukan ambil darah, bukan ambil urine saja test tak. Pergi buat complete thorough check up. Buat daripada ujung rambut, ujung kaki. Setiap satu benda yang ada dalam badan dia semua ada report. Doktor kata tak ada apa-apa. You are healthy. Congratulations. You are healthy. How old are you now? Doktor tak tanya dia how old are you now. Doktor kata how young are you now. Tengok kesihat dia tu. Orang kata still kicking. Orang putih kata still kicking. Kira duk rancak lagi lah still kicking ni. Doktor nak tanya how old are you, tak keluar di mulut. Doktor kata how young are you now. Dia kata I'm 73. Oh, doktor kata 73 macam ni. Tengok you punya result semua cemerlang, bagus. Pagi esok tuan-tuan, masuk bilik ayak, gosok-gosok gigi, berus gigi telajak. Gosok gigi, berus gigi telajak. Nak ludah Colgate, nak ludah tak boleh. Nak ludah tak boleh, dia duduk turun meleleh kat tepi ni. Angkat muka, tengok cermin muka, tengok muka sebelah dah collapse. Sebelah dah collapse. Mata sebelah, hidung, mulut sebelah collapse. Nak tutup mata sebelah tak jalan dah. Sebelah yang duduk jalan, sebelah dah ketegak dah bantah tak mau ikut dah. Baru kemarin pergi ambil result thorough check up, semua cemerlang. Ni apa cerita ni? Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Apa nak jadi esok pun hang tak tahu. Tuhan kata. Tuhan saja yang tahu. Esok nak sihat ke, esok nak sakit ke, esok nak hidup ke, esok nak mati ke, Tuhan saja yang tahu. Kita tak tahu. Allah nak habaq dekat kita, kata lemah kita ni. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tuhan kata bahkan hampa bukan saja tak tahu esok hampa nak buat apa, hampa nak mati bila pun tak tahu, nak mati di mana pun tak tahu.
Nak mati esok kah? Nak mati minggu depan kah? Nak mati lagi sebulan kah? Nak mati lagi 5 tahun kah? Tak tahu. Bahkan nak mati tang mana pun tak tahu. Oh, kata saya, mana betul pilihan saya apa cerita pun dah pesan dah kat mereka, apa pun tanam di kepala betul. Dah tuan-tuan, dah. Doa elok-elok. Anak graduate di Brisbane, Australia. Anak kata, ayah mai lah, saya duit scholarship saya simpan ni ada ni, abuan tiket mak dengan ayah mai lepas insya-Allah. Saya cuti, masa cuti semester saya tak balik, saya kerja restoran, kerja basuh pinggan. Saya buat saving, simpan duit. Memang niat saya, saya nak ayah dengan mak mai tengok saya punya graduation day di Brisbane, Australia. Bapak ni tak pernah pergi Australia, ni tak pernah teringat nak pergi pun. Tapi anak ni kata, mai lah ayah, mai. Dia pun fikir-fikir balik, dia pun sihat. Dia tanya bini macam mana, bini kita, jomlah anak bongsu kita, jomlah pergi. Mati di Brisbane, tuan-tuan. Mati di Brisbane. Jangan kata Brisbane, Aceh pun kita tak pernah pergi, Medan pun kita tak pernah pergi, apatah lagi Brisbane. Tapi sudah tertulis di sisi Allah, hang akan mati di Brisbane. Pergi mati sana. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebut benda ni dalam Quran. Innallaha alimun khabir. Tuhan kata, Allah Tuhan yang maha mengetahui semua benda. Apa tak tahu? Surah Luqman ayat 34. Ayat Quran ni tuan-tuan, kalau kita baca, kalau kita faham makna dia, kalau kita tadabbur isi kandungan dia, tuan-tuan, dia shot mereka hati kita ni. Dia shot, ram. Kenapa? Pasal apa? Pasal apa yang Allah kata ni, inilah realiti dalam dunia ni. Surah Qaf ayat 19. Firman Allah, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Tuhan kata, telah datanglah sakratul maut itu bil haqq, sungguh, bukan tipu. Sakratul maut, kematian ini satu benda yang hak. Ini cerita betul. Mata kita dah tengok berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita kasih mati, tuan-tuan, depan mata kita. Sayang kita dekat mak, dekat ayah ni tak boleh cerita di mulut. Allah tahu macam mana sayang kita dekat dia. Dia mati depan mata kita, tuan-tuan. Kita tak boleh buat apa. Kematian ini, Tuhan kata apa? Ini satu benda benar. Ini satu benda betul. Zalika ma kunta minhu tahid. Sedangkan kematian itu adalah satu benda yang kamu, Tuhan kata, kalau boleh nak lari. Tuhan kata. Pasal apa Tuhan kata? Pasal Tuhan buat kita. Tuhan tahu kita ni macam mana. Muhajir boleh tak mau mati, tuan-tuan. Doa ni duk minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak larat dah, berjalan pun beratus dinding, beratus bangku meja, beratus anak cucu. Duk minta, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tak mau mati. Ya Allah, akbar. Mai orang abang ni suplemen ni bagus ni. Yang ni Dr. Mahathir makan. Dr. Mahathir makan berapa? Bayang. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal satu nak sihat, yang kedua muaci boleh tak mau mati. Mai abang kata dia ni makan, dia ni makan. Dengar bayang kawan tu, masya-Allah, berapa? Tiap bayang. Pasal apa tu? Pasal tak mau mati. Oh, Allah tahu benda ni. Pasal apa Allah tahu? Allah buat kita. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita.